ada dua jenis table yang perlu pelajar faham. So, satu table adalah berkenaan dengan convergent divergent flow. Satu lagi table adalah berkenaan dengan normal shock wave. So, jadi kalau normal shock wave selalunya dia akan tulis seperti inilah. Dia ada tulis normal shock flow for air 1.4. Selalunya kita akan menggunakan udara. Kerana apa? Untuk create ataupun untuk buat eksperimen atau sebagainya, selalunya yang paling mudah orang akan buat udara. Dan lagi satu, kita kata kebanyakan application yang digunakan di dalam shockwave ini adalah yang melibatkan kapal terbang atau sebagainya yang menggunakan udara sebagai medium. Jadi kebanyakan di dalam compressible flow ni kita akan menggunakan table yang relate kepada udara, iaitu air K adalah 1.4. Okey, di dalam peperiksaan nanti insya-Allah kedua-dua jenis table ini akan diberikan. So maksudnya kita akan beri isentropic flow, table yang pernah saya berikan dahulu, dan juga kita akan beri normal shock wave flow. So jadi bila normal shock flow ni maksudnya pelajar, saya harap pelajar dapat faham pada ketika bila pada permasalahan yang bagaimana table ini akan digunakan. So sekiranya tidak melibatkan apa-apa shock wave, so gunakanlah table isentropic flow. Dan sekiranya ada melibatkan shock wave, so gunakanlah normal shock flow. Okey, seperkara lagi yang diharapkan pelajar faham ialah sekiranya kita ada satu tunnel seperti ini dan kita dapati bahawa di sini ada shock wave berlaku. Mungkin dinyatakan di dalam soalan, di sini shock wave berlaku. Yang saya harap pelajar faham ialah sekiranya pengiraan kita melibatkan apa yang berlaku before and after shock wave, kita perlu menggunakan rumus yang melibatkan shock wave. Dan pengiraan itu kita boleh ringkaskan ataupun kita boleh menggunakan table ini, normal shock. So maksudnya sekiranya pengiraan tersebut melintasi shock wave, kita ingin mengira before and after shock wave. Boleh faham Yang ini keyword dia. Jika pengiraan itu kita mengira seolah-olah before and after shock wave, so kita perlu menggunakan rumus shock wave. Tetapi sekiranya pengiraan itu masih lagi tidak melintasi shock wave, contohnya kita hanya untuk mengira apa yang berlaku di sini, apa yang berlaku di sini dan apa yang berlaku di sini. Walaupun shock wave ada di sini, walaupun di dalam tube itu berlaku shock wave, tetapi pengiraan kita hanya fokus kepada beberapa titik di dalam region yang tidak ada shock wave. So kita mengira di sini, di sini, di sini, kita dapati bahawa di dalam region ini shock wave tidak berlaku. Oleh itu, kita perlu menggunakan isentropic flow. Kerana kita beranggapan bahawa tenaga di sini masih lagi sama di sini, masih lagi sama di sini. Tetapi apabila kita mengira melintasi shock wave, kita perlu untuk menggunakan rumus shock wave. Kerana apa? Apabila kita melintasi shock wave, kita dapati bahawa ada tenaga yang hilang sebenarnya. Ada berlaku perubahan tenaga yang mendadak. Oleh itu, perubahan tenaga tersebut tidak boleh dikira dengan menggunakan isentropic flow. Kita kena menggunakan rumus shock wave. Dan seterusnya, sekiranya kita ingin mengira apa yang berlaku selepas shock wave di sini, di sini dan di sini, kita perlu menggunakan isentropic flow semula. Tidak perlu menggunakan rumus shock wave. So saya harap pelajar dapat faham bila ingin menggunakan rumus shock wave. So, jadi saya ulang sekali lagi, rumus shock wave ni kita gunakan apabila kita ingin menyelesaikan permasalahan before and after shock wave. Kita ingin mengira sebelum shock wave berapa nilai, after shock wave berapa nilai. Dia kena melintasi shock wave. Dan cara penggunaan dia ialah selalunya kita akan anchorkan kepada nilai Mach number before the shock wave. Kita ada
nombor 1 dan nombor 2. Selalunya nombor 1 adalah nilai before shockwave dan nombor 2 adalah nilai after shockwave. So yang ini saya harap pelajar dapat alert. So kemudian di dalam rumus ini kita ada P2 over P1, T2 ada over T1 dan P02 over P01. Apa maksud P02 dan P01? P0 membawa maksud stagnation pressure. Okay. Oleh itu P01 membawa maksud stagnation pressure at point number 1. So P02 membawa maksud stagnation pressure at point number 2. Okay, kita akan lihat di dalam contoh pengiraan nanti. Cuma ini adalah sekadar pemberitahuan berkenaan dengan tabel yang digunakan di dalam tajuk shockwave ini. Okay, kita pergi kepada tutorial yang kita ada. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita akan melihat beberapa contoh soalan yang melibatkan normal shockwave dan saya harap pelajar mula faham untuk membezakan rumus yang mana yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang tidak melibatkan shockwave dan rumus yang bagaimana yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan shockwave. So dan di dalam silibus kita akan fokus kepada normal shockwave sahaja, iaitu dengan beranggapan bahawa shockwave yang berlaku adalah perpendicular terhadap flow direction. So maksudnya kalau flow direction seperti itu, kita beranggapan bahawa shockwave akan berlaku secara menegak. So maknanya kita tidak akan membincangkan berkenaan dengan aliran yang horizontal seperti itu, tetapi shockwave berlaku di dalam keadaan oblique ataupun dalam keadaan certain angle relative kepada flow direction. Okay, kita akan pergi kepada simple normal shockwave sahaja. Basic equation dinyatakan di dalam slide ini. Pertama, maksudnya P sama dengan rho RT. So pelajar boleh menggunakan P1 rho 1 R1 T1 RT1 ataupun P2 sama juga dengan rho 2 R dan T2. Dan kita kata ada rumus berkaitan dengan energi, so kita boleh menulis seperti ini. Dan 3 rumus utama yang kita bincangkan sebelum ini saya harap pelajar dapat ingat. Okay. So ini adalah rumus untuk mengira apakah Mach number pada point 2 dan ratio di antara P2 over P1 dan T2 over T1. So kita pergi kepada soalan 18. So the pressure, temperature and velocity before a normal shock wave are 80 kilopascal absolute, 10 degrees Celsius and 1000 meter per second respectively. Calculate M1, M2, P2, T2 and rho 2 by using the basic equation and the normal shock wave table. So ini adalah soalan yang paling basic. Kita cuba untuk mengira ataupun mengira parameter yang dihasilkan selepas shock wave. So jadi di sini memadai untuk kita beranggapan bahawa kita ada tube di sini dan kita alirkan satu gas mengalir dengan laju menyebabkan molekul akan termampat dan kemudian akan create shockwave. Dan selepas shockwave kita kata selepas shockwave berlaku, yang sebenarnya shockwave ni dia akan bergerak. Shockwave ni sebenarnya bergerak sampai satu ketika dia akan menjadi terlalu keras. Maksudnya dia akan jadi mampatan terlalu tinggi dan pada ketika itu kita kata shockwave akan terlerai. So maksudnya gas akan tetap berjalan dalam keadaan shockwave telah hilang. So yang ini antara contoh shockwave yang paling mudah dilihat ialah sebelum ini saya ada tunjuk dalam video yang kita tengok bagaimana Tony Stark promote missile dia. So itulah yang berlaku. Apabila contohnya ada letupan yang berlaku, kita kata sekiranya ada bangunan yang berdekatan, kemungkinan cermin boleh pecah. Kenapa cermin boleh pecah? Kerana ada tekanan yang kuat hasil mampatan daripada pergerakan udara. Tetapi apabila ada juga bangunan di belakang-belakangnya, di belakang kawasan tersebut, kita dapati bahawa cermin tidak pecah.
Kenapa cermin tidak pecah? Kerana apabila shockwave telah berlaku dan akhirnya dia akan terlerai, oleh itu aliran akan kembali bergerak dengan tekanan yang rendah. So jadi tekanan yang rendah mungkin tidak mampu untuk memecahkan cermin. Itu sebenarnya yang berlaku. Okay, shockwave tu yang sebenarnya melanggar melanggar cermin tersebut. Jadi awak kena imagine bahawa shockwave tu adalah seolah-olah satu barrier yang bergerak, tetapi pada satu ketika dia akan terlerai. So apabila ia terlerai, tekanan akan drop. Itu sebenarnya kita kata. Awak jangan imagine shockwave tu sentiasa berjalan. Ya betul, ia berjalan, tetapi satu ketika dia akan terlerai. So maknanya saya harap awak dapat tengok YouTube. Saya pun kalau ada masa saya akan sendkan video tersebut, tapi maknanya saya harap pelajar dapat melihat di dalam YouTube contoh-contoh eksperimen yang melibatkan normal shockwave. So selalunya dia akan dibuat di dalam tube dan di dalam makmal. So jadi kita menjawab dengan menggunakan equation. Pertama, kita boleh mengira dengan equation untuk Mach number pada point 1. So awak kena imagine Mach number pada point 1 adalah reflect kepada Mach number yang berlaku sebelum shockwave. So maksudnya kita ada tube di sini. Di sini mungkin shockwave berlaku. So kita cuba mengira apakah Mach number pada point 1. Dan kita mengira dengan guna V over square root KRT. Kita masukkan nilai, pastikan temperature diisi di dalam bentuk Kelvin, dan nilai R di sini saya harap pelajar dapat alert. Sekiranya udara 287, sekiranya satu gas yang berbeza, kita kena mengira dengan cara 3813 bahagikan dengan molar mass. Dan nilai K di sini juga pelajar perlu ingat bahawa ia berbeza antara satu gas dengan gas yang lain. Okey, jadi saya harap pelajar alert kerana apa? Di dalam soalan seperti cube di sini, kemungkinan kami boleh beri soalan dengan menggunakan gas yang berbeza. Tidak semestinya udara. Okey, sekiranya persoalan seperti supersonic jet, so maksudnya confirm guna udara lah. Okay, ataupun lutupan, kita kata detonation, kita ada nuclear blast katakan, selalunya akan melibatkan udara sahaja. Okey, setelah kita mengira Mach number pada kedudukan 1, kita dapat bahawa Mach number 1 adalah 2.966. Kemudian dengan menggunakan rumus yang kita telah belajar untuk shockwave M2 kuasa 2, seperti ini, kita boleh dapat nilai bahawa M2 kuasa 2 sama dengan 0.22775. Oleh itu, Mach number 2 sama dengan 0.477. Okay, antara kesilapan yang selalu dilakukan oleh pelajar ialah pelajar lupa untuk square root nilai ini. Kita perlu ingat bahawa nilai ini adalah nilai kuasa 2. Oleh itu, kita perlu square rootkan untuk mengira nilai Mach number pada point 2 iaitu 0.477. So di dalam Mach number selepas shockwave berlaku, kita kata akan kurang daripada 1. So jadi awak boleh self check jawapan awak sama ada jawapan awak kurang daripada 1 atau tidak. Okay, seterusnya kita boleh mengira pressure pada point 2 dengan menggunakan rumus ini. Dan kita dapati bahawa pressure pada point 2 ialah 807.73 kilo Pascal. So di sini awak kena ingat nilai 10.09 di sini sebenarnya adalah ratio di antara P2 dan P1. So untuk mendapatkan P2, kita darabkan ratio 10.09 dengan 80 kilo Pascal. Berdasarkan nilai yang diberikan di dalam soalan, so kita boleh dapat sekitar 807 kilopascal. Begitu juga untuk mengira temperature, kita menggunakan ratio untuk shockwave di sini, kita dapat 2.63 dan kita boleh mengira T2 dengan cara yang sama dan akhirnya kita boleh dapat ia sekitar 746.9 Kelvin. Dan untuk mengira apakah density pada kedudukan nombor 2, kita boleh mengira dengan rumus ini. P sama dengan pressure over RT dan kita masukkan nilai pressure
800 kilopascal, kita masukkan nilai temperature 746 Kelvin dan kita masukkan nilai R. So lagi sekali saya ingatkan nilai R di sini bergantung kepada jenis gas. Dan setelah kita masukkan semua sekali, kita boleh mengira nilai density yang ada di situ ialah 3.769 kg per meter padu. So ini merupakan cara pengiraan parameter yang berlaku selepas shockwave berdasarkan parameter before shockwave yang kita ada. Kemudian saya akan tunjuk berkenaan dengan cara bagaimana untuk menggunakan table, normal shock table untuk mencari jawapan untuk permasalahan ini. Okay, sila pastikan bahawa pelajar faham untuk melihat table. So pelajar boleh compare apa yang dikatakan asentropic table, apa yang dikatakan shock, normal shock table dan sebagainya. Oleh itu pilihlah table yang bersesuaian untuk menjawab soalan. So saya harap pelajar boleh buka WhatsApp yang saya telah beri, ada PDF, satu table adalah ringkas, satu table agak detail. Diharapkan di dalam menyelesaikan masalah compressible flow, pelajar perlu menyelesaikan di dalam keadaan yang sangat-sangat tepat. Kerana apa? Kita membicarakan tentang had laju yang tinggi. Kita membicarakan had laju bunyi, iaitu kira-kira 330 meter per second. Jadi andai kata pelajar membundarkan sesuka hati, kemungkinan pelajar akan mendapat ralat yang besar. Mungkin beza sehingga 100 meter per second. Okay, maknanya kalau sebab kita guna Mach number, jadi 2.92 dengan 2.94 sebenarnya ia mungkin berbeza sekitar 60 meter per second. So jadi yang di sini saya harap pelajar dapat alert tentang perlunya untuk mengira sedetail yang mungkin di dalam tajuk compressible flow. Kerana kami akan memberi markah kepada mereka yang memberi jawapan yang sama dengan skema, dan skema kami adalah sehingga 4 titik perpuluhan. So jadi saya harap pelajar dapat alert perkara ini. So pertama sekali kita masih lagi mengira Mach number 1. Kita mengira dengan menggunakan rumus di sini dan kita dapat ia sekitar 2.966. Oleh itu apa yang perlu kita buat, kita cuba tengok daripada table yang kita ada nilai 2.966. Kita dapati bahawa di dalam table kita hanya ada nilai 2.9600 dan 2.98. Oleh itu tidak ada nilai 2.966. So apa yang perlu kita buat? Kita terpaksa menggunakan interpolating calculation. So maknanya kita interpolate nilai yang sepatutnya ada untuk nilai 2.966. Ini adalah contoh pengiraan. Saya tidak mahu untuk menunjukkan, membicarakan perkara ini kerana saya rasa pelajar faham untuk mengira nilai tersebut. Oleh itu kita membuat bandingan dengan nilai yang ada di dalam tabel 2.96 dan 2.98 dengan anggapan oleh itu hasil daripada pengiraan ini kita dapati bahawa nilai M2 yang bersesuaian dengan Mach number 1 2.966 ialah 0.47724. Okay, di sini saya ringkaskan sikit sebenarnya untuk tunjuk kepada pelajar je saya tulis 0.477, tetapi sebenarnya pengiraan seterusnya saya akan guna 0.47724. Jadi saya nasihatkan kepada pelajar agar menggunakan nilai sekecil mungkin, sedetail mungkin di dalam tajuk compressible flow. Okey, katakan nilai Mach 2 berdasarkan pengiraan tabel kita ambil sebagai 0.477. So jadi dalam masa yang sama kita telah mengetahui Mach number 2 adalah 0.477. Kita untuk mengira nilai pressure, kita perlu mengira apakah nilai Y di sini, iaitu nilai di antara 10.06 dan 10.19. So jadi di sini kita setelah kita membuat ratio, kita dapati bahawa nilai P2 over P1 ialah 10.099. Okay, dan kemudian sekiranya kita mengira, kita dapati bahawa nilai P2 adalah 10.099 didarabkan dengan 80, so kita ada 807.92 kilopascal. So jawapan kita kata tidak lari jauh berbanding dengan calculation. So kalau kerja
807.73 kilopascal daripada calculation, tetapi di dalam table kita dapat sekitar 807.92 kilopascal. So maknanya perbezaannya sangat sedikit. Maksudnya sekiranya kita detailkan lagi pengiraan ini, ratio ini kemungkinan kita akan dapat jawapan yang hampir sama dengan jawapan berdasarkan pengiraan. So idea dia masih lagi sama sebagai isentropik tu. Maksudnya awak faham, awak tengok table, awak cuba interpolate nilai yang tertentu, dan untuk daripada nilai table, so kita akan mula buat pengiraan. So seterusnya kita akan mengira untuk table temperature. So kita ada T2/T1. So kita mengira nilai ratio untuk Y di sini ataupun nilai ratio T2/T1 untuk mark number 2 yang telah kita cari tadi 0.477. Dan setelah kita mengira, kita boleh dapati bahawa rasionya ialah T2/T1 sama dengan 2.6392, dan kita boleh mengira nilai T2 iaitu 746.9 Kelvin. Dengan pengiraan di sini 746.9 Kelvin, dan ini pun kita dapat sekitar 746.9 Kelvin. Dan akhir sekali kita boleh mengira nilai density pada point 2. Awak kena, saya harap pelajar ingat pada point 2 membawa maksud density after the shock wave. So kita boleh dapat ia sekitar 3.769 kg per meter cube. So ini adalah contoh jalan kerja yang sama sebenarnya. Kita ada the pressure, temperature and velocity before a normal shock wave are 80 kilopascal, 278 Kelvin and 900 meter per second. Calculate M1, M2, P2, T2 and ρ2 by using the basic equation and the normal shock table. So yang ini saya hanya menunjukkan jawapan saja. Saya rasa pelajar telah faham untuk membuat pengiraan ini. Mark number 1, kita menggunakan rumus ini, kita boleh dapat ia sekitar 2.693. Mark number 2, setelah kita square rootkan punca kuasa 2, kita dapat ia sekitar 0.495. Dan kita boleh mengira P2 663.5 kilopascal dan T2 649.26 Kelvin, dan ρ2 adalah sama dengan 3.561 kg per meter padu. Dan pengiraan yang sama kita boleh buat dengan menggunakan table. Cuma saya tidak tunjuk di sini. Saya harap pelajar boleh mencuba perkara ini dan pastikan pelajar mendapat jawapan yang sama dengan calculation. So soalan 20. An explosion occurs just above the surface of the earth, producing a shock wave that travel radially outward. At a given location, it has a Mach number of 2.0. Determine the pressure just behind the shock wave and the induced velocity. So, yang ini kita akan melihat berkenaan dengan induced velocity dan sebagainya. So, di sini kita imagine bahawa kita ada explosion occurs. Maksudnya, explosion occurs, awak imagine adalah sebuah letupan. So bila ia meletup, seperti yang saya katakan, kalau awak tengok video letupan, seolah-olah ia akan bergerak secara source. Maksudnya dia akan bergerak ke sekeliling arah di sini. Okay, ada satu ketika at a given location, dia Mach number adalah 2.0. So kata let's say kat sini, maksudnya before shock wave, Mach number adalah 2.0. Okay, determine the pressure just behind the shock wave and the induced velocity. So induced velocity ini kita imagine kerana apa? Kerana kita kata kalau seolah-olah kita cuba melawan semula atau pergerakan yang berlaku itu adalah melawan pergerakan wave yang keluar ini. So apakah velocity yang terpaksa kita beri kepada keadaan tersebut? So di dalam keadaan ini kita kata diberi dalam soalan, kita gunakan T1 adalah 15 darjah Celsius dan P1 sama dengan 101 kilopascal ABS. Maknanya atmospheric pressure.
Okay, so kita daripada soalan kita dapati bahawa Mach number pada poin 1 adalah 2. Maksudnya kita kata Mach number sebelum shockwave berlaku adalah 2. Oleh itu kita boleh mengira pressure ratio P2 over P1 adalah seperti ini dengan beranggapan bahawa apa nama tu, tekanan adalah atmospheric pressure. So kenapa tekanan kita ambil atmospheric pressure? Kerana kita faham bahawa Mach number adalah 2, tetapi apabila letupan berlaku, tekanan di sini sebenarnya adalah tekanan atmosferik. Ia berbeza dengan apa yang berlaku di dalam tube. Di dalam tube di sini kita kata ia adalah di dalam keadaan close collision. So maksudnya mungkin tekanan di sini akan meningkat dan sebagainya. Okay, tetapi apabila sesuatu benda meletup, nak tak nak ia akan diimbangi oleh tekanan atmosfera. So jadi maknanya kita beranggapan bahawa di dalam letupan, tekanan di dalam region before normal shock wave masih lagi atmospheric pressure. Okay, so kemudian so kita masukkan P1 sama juga dengan 101 kilopascal ABS. So kita akan dapati bahawa tekanan pada P2 iaitu tekanan pada kawasan di luar kawasan selepas shockwave adalah 454.5 kilopascal. So apa yang dimaksudkan dengan P2? Maksudnya tekanan yang berlaku di sini. So di sini keadaan dia agak berbeza kerana apa? Kerana disebabkan oleh pergerakan adalah sebagai ini. Oleh itu dia akan create mampatan di sini. Tekanan pada before shockwave ni akan terasa lebih tinggi. Itu yang menyebabkan kalau kita melihat di dalam explosion kemungkinan tingkap boleh pecah, kemungkinan orang yang dekat dengan explosion mungkin tertolak ke belakang, okay, boleh tercampak dan sebagainya kerana kita kata akan berlaku tekanan yang tinggi melanda kedudukan tersebut. Dan ini kita boleh kira berdasarkan ini. Kemudian kita kata kita boleh mengira had laju had laju berdasarkan rumus Mach number di sini, kita boleh mengira apakah V1. Maksudnya had laju wave tersebut. So kita rearrange equation tersebut menjadi V1 sama juga dengan M1 square root KRT1 dan kita mengetahui bahawa had lajunya adalah 680.3 meter per second. Kemudian kita boleh estimate ataupun kita boleh mengira Mach number yang berlaku pada point 2 iaitu Mach number yang berlaku selepas shockwave. Kita boleh menggunakan rumus ini. Kita dapati bahawa ia adalah 0.33 tetapi kita perlu ingat bahawa Mach number 2 adalah kuasa 2 di sini. Oleh itu kita square rootkan dan kita akan dapati bahawa Mach number 2 ialah 0.5774. Dan seterusnya kita boleh mengira temperature T2 dengan menggunakan rumus ini. Dan kita boleh dapat T2 sekitar 486 Kelvin. Dan akhirnya kita boleh imagine bahawa had laju Mach number 2 adalah 255.2 meter per second. Dan daripada idea ini kita boleh mengatakan awak boleh imagine bahawa apabila letupan itu berlaku, so kita kata okay, velocity velocity V1 yang bergerak ini adalah shockwave. Velocity V1 adalah 680, tetapi velocity di sini yang bergerak di sini adalah V2. So ia adalah 255.2. Jadi induced velocity, okay, jadi awak boleh imagine bahawa ia seolah-olah adalah relative velocity. So maknanya velocity di sini ataupun perbezaan antara velocity yang mendatang dan velocity yang terkeluar di sini, kita dapati 680.3 tolak 255.2 adalah 425.1 meter per second. So maknanya induced velocity adalah velocity yang kita kata seolah-olah dilihat datang daripada belakang pada point 2. So kerana ia ada ia dalam keadaan selari, oleh itu kita kata had laju yang dirasai akan berkurang sedikit.
Okay, kita melihat kepada soalan 21. Air at 200 kilopascal ABS and 20 degrees Celsius passes through a normal shock wave with strength so that M2 equals 0.5. Calculate V1, P2 and rho 2. So di sini kita kata mungkin kita boleh imagine yang berlaku di sini adalah di dalam cube. So maksudnya ada pada point 1 di sini ada aliran yang berlaku dan menyebabkan shock wave berlaku di sini, dan kita diminta untuk mengira sekiranya diberi M2 di sini sama dengan 0.5 so jadi at 200 kilopascal, so maknanya P1 di sini adalah 200 kilopascal dan temperature adalah T1 20 degree Celsius, so kita kena ubah menjadi 293 Kelvin. So kita diminta untuk mengira apakah so M1 tidak dinyatakan. Kita diminta untuk mengira apakah V1 dan apakah P2 dan apakah rho 2. So jadi saya harap pelajar dapat imagine. Pertama sekali cuba try untuk lukiskan diagram. Sekurang-kurangnya pelajar tahu apa parameter before shockwave dan apa parameter after shockwave. Okay, untuk 3 soalan yang pertama ini kita hanya fokus kepada keadaan untuk mengira before and after shockwave. Untuk soalan yang seterusnya barulah kita akan melihat pencampuran keadaan di mana walaupun ada shockwave, pelajar perlu untuk menggunakan rumus isentropik. So untuk soalan ini saya rasa pelajar agak mudah untuk menyelesaikan. Kita boleh mengira nilai M2 berdasarkan nilai M1. So kemudian kita kata however we could also determine M1 by substituting M2. Jadi apa yang berlaku sebenarnya di sini ialah kita mempunyai rumus ini yang pelajar tahu, tetapi disebabkan kita menggunakan idea bahawa mass flow rate masih lagi sama, oleh itu kita boleh terbalikkan equation tersebut menjadi ini. Maksudnya selalunya kita mengira M1 menggunakan idea Mach number sama dengan velocity over c atau velocity over square root KRT. Okay, tetapi di dalam keadaan ini kita kata boleh kita rearrange equation yang di atas, kita gantikan M2 dengan M1 dan kita gantikan M1 dengan M2. So jadi equation yang ada sekarang bertukar seperti ini. Okay, kemudian apabila kita telah tukar kedudukan M1 dan M2, so kita boleh masukkan nilai. So jadi kita masukkan nilai dan kita perlu ingat bahawa nilai di sini adalah M1 kuasa 2, kita dapat 7. Dan kita square rootkan, kita punca kuasa M1 menjadi 2.645. Dan kemudian kita boleh mengira V1 dengan menggunakan rumus ini. Saya rasa pelajar telah faham. Dia bermula daripada Mach number, velocity over c. So kita mengira dan kita boleh nyatakan V1 sama dengan 907.5 meter per second. Dan seterusnya kita boleh mengira P2 dengan menggunakan rumus yang melibatkan shockwave. Kita boleh dapat P2 sekitar 1599.1 kilopascal ABS. Dan seterusnya kita boleh mengira temperature, kita boleh dapat ia sekitar 669.5 Kelvin. Dan seterusnya kita boleh mengira density P2 dengan menggunakan rumus ini. Kita boleh dapat nilai P2 sama dengan 8.322 kg per meter padu.